warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Anda semua dengar apa saya cakap? Dengar tak suara saya? Ya. Muhammad Dahlan Yaakob, apa khabar awak Seremban? Sihat? Sekali Pak Mat nak sembang apa? You tanya saya jawab lah. Apa-apa. Saya ni percubaan pertama sejak saya kena COVID. Buat live. Saudara Muhammad Dahlan Yaakob dah okey. Saya dah mula sihat. Jadi kena buat, jangan ada kemurungan. Kalau asyik rehat ya, dah hampir 12 hari dah rehat. Sejak keluar 1 bulan dah itu. Okey teman. Terima kasih. Banyak isu. Banyak isu sekarang ni. Kalau Datuk ni sokong belah mana? Saya sokong UMNO. Saya orang UMNO. Nasi muda macam mana nak live sebulan di hospital. Terima kasih saudara teman Muhammad. Waalaikumsalam. Akaun sulit UMNO. Strategi sawah murah. Okey. Sebenarnya tak ada dana rahsia. Memang sejak Tengku Tun Razak, Hussein On, Dr. Mahathir sendiri, Pak Lah, Najib. Presiden ada duit. Presiden ada menyimpan wang. Ini adalah wang parti yang disimpan oleh Presiden untuk kegunaan parti. Jadi biasanya ada dua cara dia. Satu, iaitu nama akaun dia. Maknanya dimasukkan dalam akaun amanah dia. Ini bukan saja di peringkat ketua parti macam Presiden. Fungsi Badan Perhubungan pun ada. Fungsi Badan Perhubungan pun ada. Ketua UMNO bahagian pun ada. Saya 7 tahun jadi UMNO bahagian. Saya tahulah bagaimana wang itu disimpan oleh ketua UMNO bahagian untuk kepentingan parti. Wang itulah yang digunakan membantu anggota parti yang sakit, membuat program dan sebagainya. Kerana ada dua saluran. Satu yang diisytiharkan ke UMNO bahagian yang diaudit. Biasanya ketua UMNO bahagian ini, duit yang demikian ini dia kata sumbangan dia. Sumbangan ketua bahagian 50,000. Sumbangan ketua UMNO bahagian 100,000. Sebenarnya itu dana politik. Contoh dia bukanlah rasuah. Iaitu kawan-kawan dari kalangan UMNO membantu parti, memberikan sumbangan. Jadi disimpan oleh ketua UMNO bahagian. Begitu juga Badan Perhubungan. Begitu juga Presiden. Jadi masalah yang bangkit, waktu alih tugas, ketua bahagian yang ada ini tidak bertanding, kalah jawatan, tak ada serah menyerah dah, wang itu dah jadi belanja angus dah. Ini pengalaman saya lah soal jawapan dana rahsia. Tapi yang penting ada akaun dia. Maknanya kalau dulu ketua bahagian saya, dia masuk atas nama akaun nama dia. Jadi bagaimana dia katakan rahsia? Dan masalahnya siapa yang nak ambil tahu pada mana datangnya duit itu. Duit itu bukannya datang daripada komunis, daripada Soviet ke, daripada China ke, bantuan luar negeri ke. Ini wang di kalangan-kalangan kita ya. Jadi kalau soal dana rahsia ni, tentulah wang tu digunakan untuk rahsia juga.
Tapi bukan untuk rahsia. UMNO ni macam-macam masalah. Ha? Kadang-kadang ahli parlimen bankrupt. Jadi untuk nak elakkan pilihan raya, minta pada parti bayar 1 juta, 2 juta. Mana datang duit 1 juta, 2 juta tu? Tak daripada akaun yang disimpan oleh fungsi perhubungan oleh Presiden Parti. Di bahagian pun begitu juga. Macam-macam masalah jawatankuasa bahagian. Semua itu kita bantulah melalui wang itu. Ha? Jadi soal rahsia ni tak berbangkit sama sekali. Itu amalan. Semua parti politik ada amalan yang demikian. Tak ada pun satu parti politik yang terlepas daripada dana ni. Tapi nak kata dana rahsia tu tak betul lah. Oh, banyak soalan. Waalaikumsalam Khairi. Saya tengok apa soalan-soalan saya jawab. Sekali Pak Mat, bukan diorang nak jadi kaya. Diorang samun siang hari lah. Ahmad Syarus, dana rahsia ni tak perlu nak diisytihar pada RS. Sebab dia tak dibawa dalam mesyuarat perwakilan UMNO bahagian ke, Perhimpunan Agung UMNO bahagian ke. Jadi ROS tak ada bidang kuasa. Baca undang-undang ROS tu betul-betul. Ha? Jadi kalau nak sebut dalam UMNO bahagian perhubungan pun ada juga pembentangan undang-undang. Ini duit reserve ya, duit simpanan ya. Tak melebihi daripada simpanan yang lebih besar dalam badan perhubungan, dalam UMNO bahagian, dalam ibu pejabat UMNO. Tak ada. Dia kecil ya duit tu. Bukan ada benda pun. Dana Tok Arab itu saya tak kena mengenalah. Saya malas. Apa hala tuju Datuk Zahid memperkokohkan UMNO untuk menang lah. Dalam perkara itu kita kena faham lah. Semua orang ada muslihat. Kadang-kadang muslihat tu, strategi tu tak boleh dibincangkan. Bila masa untuk kita bertindak, kita kena tunggulah masa yang tepat dan sesuai. Datuk pemimpin yang tunggu rayuan mahkamah layak bertanding ke tidak? Terserahlah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Ada undang-undang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Kalau nama ketua UMNO bahagian kena income tax, itu terserahlah pada dia nak isytihar ke tidak. Tapi biasanya mereka tahu nama syarikat pun ada. Ada juga akaun UMNO ni dalam syarikat. UMNO sendiri dulu banyak akaun rahsia. Tengku Razali kata tunai dan apa pun 2.8 bilion masa dia jadi bendahari. 1 bilion ialah tunai. Dan lebihnya itu dalam syarikat. Jadi banyak dana-dana wang politik ni pun berada dalam syarikat. Dulu satu masa. Ya. Apa pula simpan akaun lah ketua bahagian. Dengar baik-baik apa saya cakap. Dua parti ini kadang-kadang dalam syarikat. Kadang-kadang atas nama ketua bahagian. Ishak Ibrahim cerita sikit punca 13 Mei. Nanti cerita lain lah 13 Mei tu. Entahlah rezeki dia. Dia bawa video Anwar, dia dapat berjuta. Kita pun tak tahulah. Itu hal dia lah mencari kehidupan. Tok Baru apa khabar? Marah hari ni tak dapat sembahyang Jumaat. Tak apalah, sesekali.
Ke Steven, insyaAllah terima kasih. Saya dah sihat lebih kurang. Ini percubaan untuk live saya. Ya, live saya. Kerana minggu depan saya dah mula in action dalam moderator. Gary sama. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam Gary. Terima kasih bagi macam-macam Uncle kat rumah. Kuih lah, biskut lah, madu lah. Macam-macam lah kamu bagi Gary. Kau ni Uncle Zarin ni kau jaga macam Uncle Zarin ni bapak kau dah. Terima kasih. Termasuk Aunty Farah. Okay. Saya nak ucap terima kasih ya pada mereka semua yang membantu saya. Madal Wahab, apakah tentang gerakan masuk PN? Baguslah untuk UMNO. Kalau UMNO pandai, seranglah gerakan itu. Itu yang mencetuskan pergaduhan 13 Mei. Tengoklah gambar-gambar tu. Gerakan ini daripada pemimpinnya pada asalnya daripada Kesatuan Buruh, Kesatuan Sekerja. Berlindung di dalam Front Sosialis. Jadi dia gunakan satu Melayu namanya Syed Husin Alatas. Jadi Front Sosialis ni lah yang telah meningkatkan pergaduhan kaum di Malaysia ni. Wah, cukup. Apa halnya kalau UMNO ni buat kerja tak meminta-minta cukup. Ni semua kerja nak meminta susah lah. Syahrizah, terima kasih. Malas, saya tak nak bergaduh. Entahlah, tanyalah menteri tu. Hanif Ibrahim, insyaAllah saya akan bertambah sihat. Recover saya dah baik. Jadi orang kalau nak pengalaman COVID-19, cakap je buat apa. Saya ni orang yang kena. Macam mana menghadapi sakaratul maut 5 hari 5 malam. Muhammad Nasir bin Mustafa dari Putrajaya. Terima kasih. Apa? Kalau ada bawa lagi. Sedap apa? Terima kasih saya. Alhamdulillah. Tuhan sajalah membalas jasa kamu. Satu sinar sampai syarat. Mungkin kot. Mana ada Syahrizah perang terbang. Senapang terbang adalah, peluru terbang adalah daripada Ranger. Askar Melayu Diraja adalah. Saya ada dalam peristiwa 13 Mei ni. 10 hari bulan Mei saya ada di Terengganu. 11 hari bulan Mei saya balik Kuala Lumpur. 12 hari bulan Mei sudah bergaduh. 13 Mei sudah mula ke muncak dia. Jadi seterusnya saya ikut. Jadi saya tak adalah sembang gajah terbang dalam isu 13 Mei ni. Saya hadir beberapa banyak taklimat walaupun saya budak tapi saya masih ingat lagi. Ya. Dah alhamdulillah dah nampak sihat. Memang saya dah sihat. Fakri, kenapa UMNO tarik satu? Belum masa yang sesuai. Kita kena belajar strategi Sun Tzu. Kalau kita tak belajar strategi Sun Tzu, kita akan masuk lubuk. Dalam keadaan sekarang ni sabar dulu. Ini keadaan darurat. Ya. Kerajaan sekarang kerajaan darurat, bukan ada kerajaan Perikatan Nasional pun. Bila agaknya Fahrudin Datuk jatuh, apabila UMNO keluar beramai-ramai lah dari kerajaan darurat ni. Datuk Syahrizal tak tahu. Oh, Engineer Anwar memang suara dah okey, tak ada apa. Hari-hari rehat dah ni. Tadi dia keluar. Tengok alam, lama tak tengok alam. Mageran dulu tak ada jawatan kuasa bebas. Dia ada pengarah.
Sekarang pilihan raya tak ada pengarah. Mungkinkah UMNO diharamkan? Tidaklah sebegitu mudah untuk nak haramkan UMNO. Ha? Ni sekarang ini negara yang dinaungi oleh bangsa-bangsa bersatu. Ya. Kalau UMNO haram pun ada wadah lain. Syabudan Ajimbun. Terima kasih. Banyak-banyak. Dr. Kamal, DAP tak terlibat. Dia tak terlibat dari segi provokasi besar-besaran. Dia hanya berjuang untuk kepentingan dia. Go Guan adalah tokoh penting yang menimbulkan kebangkitan orang Cina terhadap ketidakadilan. Dia bukan balon Melayu, ketidakadilan sosial. Itu normal. Kemasukan gerakan ke dalam PN. Mana PN nak kuat? Dia menjadi isu yang besar. Saya dah tulis pagi tadi. Masalah gerakan ini yang mencetuskan peristiwa 13 Mei ditutup rapat oleh PN. Lepas ni kita bongkar lah. InsyaAllah. Dokumen-dokumen tak boleh elak. Dengan Yo Te Chai, dengan V David, macam-macam nama lah nanti akan keluar. Sabarlah. Doktor, kamu pun tahu, Dr. Kamal. Siapa di belakang gerakan? Yo Te Chai. Siapa dia? Pemimpin Kesatuan Sekerja dengan V David. Apa tujuan mereka? Ialah menyerang kerajaan perikatan. Tetapi mereka sesat sekejap membangkitkan isu perkauman. Baguslah bergabung dengan DAP. Cerdiklah politik orang. 510 online sekarang menonton video saya online. Ya, Dr. Kamal. V. David antara tokoh yang terpenting di belakang peristiwa 13 Mei. Lim Chong Yu juga main peranan. Yang kemudian diangkat menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Bahawa UMNO tidak semudah itu diharamkan. Negara kita ni ialah negara bangsa-bangsa bersatu. Dia bukan main kertas selai itu nak diharamkan. Kena bawa ke mahkamah, dakwa di mahkamah, bicara dulu. Tapi nak bicara apa? Hari ni kamu tuduh ya UMNO di mahkamah untuk diharamkan. Besok UMNO keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang kamu boleh teruskan? Kemudian hadapilah pilihan raya. Jadi janganlah tak terkedik sangat. Nampaklah sikit terkedik. Terima kasih Siti Amy. InsyaAllah dah sihat. Saya Azam. InsyaAllah saya orang belanja anytime ya. UMNO mampu berdiri sendiri jika pemimpin dia tidak oportunis. Jika pemimpin dia down, turun ke bawah. Jika pemimpin dia tidak bodoh sombong, khasnya yang bertaraf ketua bahagian, tak pernah bertanya. Dia sajalah cerdik, walai semua bodoh. Itulah taraf ketua-ketua UMNO bahagian yang ada sekarang. Mana ada yang nak tanya kita, apa nak buat, apa nak tindakan. Jadi ketua bahagian dah macam diorang cerdik. Diorang dah pandai sangat lah. Sejarah UMNO pun bodoh bangang ketua UMNO bahagian ni. Dah tu. Hanya kerana mereka semua ada duit. Jadi dia swap lah semua ketua-ketua UMNO cawangan bahagian dia. Saya tahulah, saya dah lama dah kan. 50 tahun saya dah UMNO ni. Rahman Adam tidak lagi menjadi ahli UMNO.
Salah Hamid, politik ini ibadah. Saya kena terus berjuang. Kau tak saya mati, kau tak cakap soal politik. Letih, penat. Tapi apabila saya masuk politik, saya bercakap politik segar, bertenaga. Jadi terima kasihlah apapun nasihat itu. Ada soalan saya jawab. Malam ni percubaan live saya untuk menghilangkan rindu tuan-tuan dan saya. Zulkifli belum pasti. Tak ada. MCA total parti Cina. Kan? Saya malah nak komen Papa Gomo. Dia esko pemuda UMNO. Apa saya nak komen dia? Saya aja ketua cawangan dia. Berapa persen UMNO yang ikhlas? Dapat 5% pun dah tinggi dah. Jaman-jaman. Ya. Saudaraku Datuk Seri Zaini Saleh. Kenapa Datuk tak ada semalam? Saya dah bagi jawapan dah. Loman Adam, dia lebih tinggi pada saya. Jadi kalau saya ada, maknanya saya downgrade dia lah. Bagilah dia tinggi. Saya tak perlulah. Ahmad Munir, thank you. Kau bodoh, UMNO tak bodoh. Siapa kata UMNO ni bodoh? Saya tak pernah kata UMNO bodoh. Saya kata pemimpin UMNO yang bodoh. Sekejap lagi di ini semua saya nak terkajang daripada saya punya Facebook. Mampus lah diorang semua. Orang cakap pemimpin UMNO yang bodoh. Bukan UMNO yang bodoh. Kalau UMNO yang bodoh, saya pun bodoh. 50 tahun dalam UMNO. Ini semua anjing-anjing mengejar tulang ni. Saya nak beritahu ya, anjing-anjing mengejar tulang. Jangan masuk dalam komen Facebook saya. Saya terkajang keluar tuan-tuan. Saya peduli apa saya. Jekom tu tahu. Oh, jangan main. Askar Jekom banyak. Askar Jekom sekarang cukup banyak. You tahulah tetap bagian dia ada. Kalau 191 lah. Ribu. Tapi saya lawan dia pun dia apa. Saya delete dia lah. Saya block dia lah. Hanif Ibrahim. You tahu apa sebab saya datang? Sebab itulah. Saya malas. Saya suka discussion secara intelektual. Cara orang cerdik pandai. Bukan cara emosional nak balun dalam tuara. Tak ada. Right. Saya 50 tahun. Setiap 50 tahun yang lalu, saya saksi mata. Saya penggerak. Saya berada di zaman itu. Jadi kalau nak cakap soal UMNO ni, saya lebih arif pada orang. Umur saya 21 tahun, saya dah duduk jawatankuasa UMNO bahagian. Dulu dalam UMNO ni, ada satu peraturan, iaitu pelantikan jawatankuasa pemuda bawah 30 tahun. Tak mestinya dia nak ketua bahagian macam sekarang. Macam sekarang, mesti ada jawatan. Naib ketua UMNO pemuda baru boleh duduk jawatankuasa bahagian. Naib ketua puteri baru boleh duduk jawatankuasa bahagian. Zaman saya tak ada tu. Saya ahli biasa je. Tapi saya dilantik jawatankuasa bahagian. Sama dengan Rafidah Aziz, Kak Rafidah tu, Marina Yusof Abdul Kadir. Tu seorang lagi Kak Rahimah. Zaman saya lah. Jadi umur 21 tahun saya dah duduk jawatankuasa bahagian. Umur saya 25 tahun saya pengurusi tetap pemuda UMNO bahagian. Balik-balik jawatankuasa bahagian umur saya 31 tahun. Jadi soal itu saya dah lalu lah.
kerajaan PN sekarang tak ada dalam keadaan kita darurat ni. Ni kerajaan darurat. Waktu darurat 69, tak pernah sepatah pun Tun Razak ke Tengku ke mengatakan ini kerajaan perikatan. Dia menyebut ini kerajaan Magran. Magran government. Maknanya Magran government tu, demokrasi dah tergantung. Parlimen tidak bergerak. Ni kamu nak sebut-sebut kerajaan perikatan nasional, tapi pintu parlimen kamu kunci. Bingunglah. Waalaikumsalam. Jamal. Tak kisahlah. Saya pun nak cakap tu serang, peduli apa. Saya ada cara saya. Zahid ni, dia pun lama dalam politik. Jadi beri dia ruang sekejap. Hanya masalahnya kita takut think tank dia yang tak betul. Ya, saya memang ditunjuk ajar oleh Muhammad Rahmat. Saya kenal waktu saya kerja di filem negara lagi. Muhammad Rahmat tu penulis skrip. Antara orang yang rapat dengan saya Muhammad Rahmat, antara ilmuwan politik sebelum tu dengan almarhum Tan Sri Datuk Senu. Saya rapat dengan Tan Sri Datuk Senu. Bila darurat akan tamat, sekarang ni bergantung pada jawatan kuasa bebas untuk menasihatkan Imtuan Agong. Bukan lagi Perdana Menteri. Huh, 665. Tengok saya punya live malam ni. Saya kata tidak, Abu Zahar. UMNO akan tutup fail. Takkan kita nak bekerjasama dengan satu parti yang mengambil janda kita, yang menikam kita dari belakang gerakan tu. Amat Munir saya tak tahu putar belit. Yes, no. Pada saya politik tu sebab saya tak naik. Saya tak pernah diberi apa-apa jawatan dalam parti. Kerana saya jenis kontroversi. Buku Tommy Thomas belum baca. Saya tunggu translate bahasa Melayu. Tak betul UMNO tak boleh diharamkan. Tak apa UMNO diharamkan. Ni bukan negara cowboy. Adakah Muhyiddin nak jadikan dunia negara ini yang dipanggil oleh pihak-pihak anti Soekarno dulu Mahmilub, mahkamah luar biasa? Maknanya nak buat keputusan. Ini negara demokrasi. Jangan keruhkan suasana politik sekarang. Kita sekarang ini dimoderator oleh Amerika, moderator oleh China, moderator oleh Rusia, moderator oleh negara lain. Bukan semudah itu. Ya. Kita tak tahu network UMNO ni. Sekarang pun kita tengah sesak. Antara sebab Muhyiddin lari ke Jakarta pergi jumpa Jokowi, masalah kelapa sawit. Kelapa sawit daripada Malaysia kabarnya, ya, saya bukan buat fitnah, tak mau dibeli orang. Jadi untuk itu kita kena gunakan baju Indonesia untuk jual kelapa sawit kita yang ada saki-bakinya di Indonesia untuk kita dapat dana. Kerana kelapa sawit kita sekarang banyak negara tak mau beli. Lagipun kita tak ada kontrak yang boleh kontra bayar dengan kelapa sawit. Dulu kita buat dengan China, habis kontrak dengan China kita tutup. Jadi sekarang kita nak tolak kelapa sawit tu untuk bayar apa projek China di Malaysia ni. Tak ada. India tak ada. Tetapi China sekarang banyak projek bagi Indonesia, banyak projek bagi pada China. Dari itu diorang tolak kelapa sawit diorang untuk bayar hutang diorang ke apa ke. Jadi negara diorang makmur. Kita beginilah. Duit makin lama makin susut.
Saya kemudian konsisten. DAP bukan keseorangan dalam peristiwa 13 Mei. Tapi ada parti gerakan lagi. Nanti saya terangkanlah. Apa PIS yang nak jantar dengan fitnah dengan apa semua. Dengan ugutan. Main isu personal. Nyajik rasuah. Lain benda tak ada. Tak faham soalan kamu, Irwan. Kenapa UMNO susah nak terima UMNO? Okeylah. Saya rasa tak ada lagi apa-apa. Ini percubaan saya untuk live malam ni. Tak ada apa-apa tujuan pun. Ada soal saya jawab. Minggu depan saya akan jadi moderator balik di NR TV channel. Tak ada akaun sulit. Mana ada akaun sulit? Kalau kamu tahu ada akaun sulit, itu bukan akaun sulit lah. Akaun sulit ni macam ni. Satu akaun UMNO diketahui didaftarkan di Singapura. Itu betul lah sulit. Ini didaftarkan di Malaysia. Duit memang tahu. Muhammad Rizal, Datuk sayang Tun Mahathir. Betul ke? Ya, saya sayang. Sebagai orang tua. Sebagai bekas Perdana Menteri. Bekas Presiden parti saya. Walaupun saya hayut, saya jumpa, saya cium tangan juga. Besar jasanya Dr. Mahathir tu. Kita kena ambil yang mana baik dan yang mana buruk. Jangan hitam kromo je. Dia adalah pencetus kebangkitan bangsa. Jadi kalau kita nak hentam politik sajalah. Tak setuju bagi argumen. Itu saja. Syekh Kamal. Waalaikumsalam. Siang perindu. Saya bukan ekonomi. Itu kena tanya Jomo Syndrome. Okey, Rasuli Rafi. Minggu depan kita jumpa. InsyaAllah. Tadi orang kata suara saya dah kembali balik. Jadi itu saya lah tuan-tuan. Saja saya suka-suka live ni. Untuk tuan-tuan kawan saya yang rindu dengan saya. Yang nak tahu status saya. Okey ke tak okey. Saya tak murung ya. Saya tak down. Saya 5 hari 4 malam duduk dalam ICU. Secretary Board macam dah rapat dah. Alhamdulillah. Masih saya dipanjangkan umur lagi. Itu sajalah tuan-tuan. Pada yang buat komen, yang buat soalan, minta maaf saya tak dapat nak jawab semua. Jadi soalan banyak. Kita jumpalah seterusnya ke hadapan. Jadi inilah keadaan saya hari ini. Saya dah kuat. Sekian. Mohon maaf mana yang tersilap. Dan selamat beristirahat semua.